Pagi-pagi mandi di Muara, siapkan bekal, jangan dilupa. Orang muda harapan negara, soalan saya, soalan nombor 6. Sila Menteri Belia dan Sukan Ketua Timbalan menjawab. 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang di-Pertua, susulan pindaan Perlembagaan Persekutuan pada tahun 2019 untuk menurunkan had umur kelayakan mengundi dan bertanding daripada 21 kepada 18 tahun, sesuatu yang berhormat MUA usahakan bersama-sama saya dulu. Kementerian telah merancang penerapan elemen-elemen kenegaraan dan jati diri, semangat patriotisme, pengetahuan dan kesedaran berkaitan sistem demokrasi dan pilihan raya. Kita juga memfokuskan kesedaran tanggungjawab individu dalam memelihara dan meraihkan demokrasi. Penerapan elemen-elemen tersebut secara khususnya dilaksanakan melalui program-program kenegaraan dan secara amnya melalui program Malaysia Future Leader School, MFLS. Kementerian juga telah mewujudkan jawatankuasa khas bersama agensi-agensi lain seperti Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Perpaduan Negara, Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan Akademi Pilihan Raya untuk menyelaraskan program-program peningkatan kadar literasi politik di kalangan anak muda. Pada tahun 2020, Kementerian telah merancang untuk melaksanakan program-program untuk tujuan yang sama serta pendedahan sosialisasi politik di kalangan belia dengan sasaran pelajar sekolah berusia 15 hingga 17 tahun, pelajar pra-universiti dan institusi pengajian tinggi berusia 18 tahun ke atas, pelajar universiti luar negara, tajaan JPA dan agensi-agensi, pelajar-pelajar TVET, belia masa dan penjawat awam muda berusia di bawah 30 tahun. Walaupun perintah kawalan pergerakan terpaksa dilaksanakan akibat wabak COVID-19, banyak program berjalan secara dalam talian dengan mengekalkan objektif asal. Program yang dilaksanakan secara bersemuka pula tertakluk kepada SOP daripada Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan. Program-program yang telah kami anjurkan berbentuk seminar termasuk webinar, kursus, dialog dan forum perkongsian infografik di atas talian. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Belia dan Sukan juga telah merancang dan melaksanakan perkara berikut. Sewaktu PKP, debat rakan muda dianjurkan secara dalam talian yang turut membincangkan isu-isu kenegaraan. Sepanjang PKP, Parlimen Belia Malaysia juga telah melaksanakan perbincangan di peringkat jawatankuasa sebanyak 9 siri yang disiarkan secara langsung di Facebook. Siri-siri lain masih dalam perancangan. Program Rakan Muda Klik juga berbentuk kuis dalam talian akan turut menyentuh soal tadbir urus negara. Program sebanyak 15 siri dirancangkan bermula lewat Ogos hingga September 2020 dan melibatkan 600 peserta. Pada tahun 2019, Sekolah Rukun Negara dilaksanakan sebagai platform untuk memberikan kesedaran tentang objektif-objektif tersebut serta nilai-nilai politik di kalangan generasi muda. 4 modul program ialah Rukun Negara, Suara Demokrasi Belia, Klik dengan Bijak, Pendidikan Pengundi. Sekian, terima kasih. Sila Yang Berhormat MUA untuk soalan tambahan yang pertama. 30 saat. Saya tidak perasan rakan saya senator yang menjawab soalan ini. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah di atas kemenangan beliau semalam atau 2 hari lepas dipilih sebagai Ketua Armada se-Malaysia. Tak ni serius I wish him all the best and his new team all the best in his future pursuits dengan izin yang speaker. Senator, saya ingin bangkitkan 2 perkara. Kalau lawan MUA boleh tentu menang lagi. Saya ingin bangkitkan 2 perkara. Pertama sekali, seperti yang Berhormat Senator tekankan tadi, kita menggerakkan usaha undi 18 ini bersama. Tetapi kita juga ingin memastikan bahawa penyaluran maklumat itu adil dan anak muda di seluruh Malaysia bebas menyuarakan pendapat mereka. Apa pandangan Senator apabila Kementerian Pendidikan berkata bahawa, Pendidikan Tinggi berkata bahawa pemansuhan atau pindaan AUKU itu tidak akan diberikan tidak akan dilakukan atau dilaksanakan lagi sekali, yang bermaksud bahawa anak-anak muda yang ingin bersuara di dalam dan juga di luar Malaysia akan disekat. Critical thinking akan disekat. Saya agak yakin senator sendiri tahu kerana sebelum pilihan raya apabila senator pergi ke luar negara untuk belajar, ada sekatan-sekatan tersendiri apabila anak muda ingin bersuara berkenaan isu-isu politik, isu-isu negara. Sebagaimana kita ingin melaksanakan undi 18 dan membawa kesedaran politik apabila suara anak muda itu disekat di dalam dan juga di luar negara. Apa pandangan senator? Terima kasih. Terima kasih MUA. Sila Timbalan Menteri.
Terima kasih Yang Bermakmur, sahabat saya. Pertamanya, ini soalan yang berkaitan mungkin lebih relevan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi. Walau bagaimanapun, izinkan saya memberi penerangan ringkas berhubung dengan komitmen Kementerian Belia dan Sukan dalam soal kita membantu meningkatkan kadar literasi politik di kalangan anak muda. Dalam Pelan Hala 7 RMK 12, KBS sebagai agensi peneraju kumpulan fokus 5, literasi perlembagaan dan etos bangsa di bawah kumpulan kerja teknikal perpaduan nasional. Dan program-program oleh kementerian turut bertujuan meningkatkan literasi politik. Namun begitu, ia bebas atau dengan izin unbiased daripada pengaruh politik kepartian. Ini yang berhormat MUA pun maklum. Kita menekankan sepanjang program yang kita buat di KBS berhubung dengan rukun negara yang kita baru sambut 50 tahun. Dia punya annual ataupun sejarahnya. Dan ini menjadi penekanan kami dalam membantu meningkatkan kesedaran politik dan pemikiran kritis tentang undi 18. Jadi insya-Allah kita akan bantu lebih lanjut dalam kerjasama lintas kementerian berhubung soal-soal yang lain dalam meningkatkan kematangan politik anak muda. Senator, saya faham bahawa AUKU mungkin bukan di bawah KBS. Tapi KBS bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dalam usaha untuk meminda AUKU. Adakah KBS akan mendesak soalan kedua ni. atau akan memberi? Soalan kedua ni. Ini memang- ini Muar, saya muar, nak cukup lah, muar. jawab satu soalan saya bagi. Ya. Mungkin ya. Cukuplah Mual. Kan bersuara Ini bukan bagi anak berceramah muda. lah. Saya bagi 30 saat Timbalan Menteri mengulas. Sila. Yang Bermakmur, saya memberi jaminan akan membantu meningkatkan kerjasama dengan kementerian-kementerian lain untuk kita memahami kepentingan kita meningkatkan penyertaan anak muda dalam politik, biarpun sama ada aku dipilih atau tidak. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jabatan Menteri. Soalan tambahan kedua, saya jemput Yang Berhormat Pontian. 3 kali bangun. Semas Kalau beliau saya beliau ada- Sudah berapa kali bangun Yang Di-Pertua? Terima kasih Datuk Speaker. Saya kira antara pengetahuan perihal demokrasi dan kenegaraan yang perlu diketahui oleh anak-anak muda ini ialah termasuk mendaftar sebagai pengundi. Saya ingin tahu antara umur 18 ke 21 itu berapakah jumlah yang sepatutnya mendaftar menjadi pengundi, dan seterusnya apakah tumpuan Kementerian Belia dan Sukan untuk memastikan pendidikan dan kemahiran tinggi kepada anak-anak muda supaya mereka tidak mengalami ketika COVID-19 ini menganggur dan tiada pekerjaan. Terima kasih. Sila Timbalan Menteri 1 minit. Mengikut unjuran SPR, perubahan umur layak mengundi daripada umur 21 ke 18 tahun akan menjadikan seramai 7.8 juta pengundi baru menjelang tahun 2023. Dan butiran-butiran lanjut kami akan jawab secara bertulis. Untuk makluman Yang Berhormat Pontian, seperti saya dah ulang beberapa kali dalam Dewan Yang Mulia ini, Kementerian Belia dan Sukan sedang melaksanakan beberapa program-program penting untuk memastikan anak muda tidak terpinggir daripada arus kita ingin menambahkan pekerjaan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Antara inisiatif penting yang baru dilancarkan adalah skim perantisan nasional yang mana kita bekerjasama dengan kementerian-kementerian seperti Kementerian Kerja Raya, Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan Sumber Manusia, bagaimana kita dapat menambahkan peluang perantisan di kalangan anak muda yang terlibat sama ada dalam GLC tempatan maupun syarikat multinasional di luar. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.